Okey, jadi sekarang kita pergi kepada design thinking yang pertama. Tadi dah selesai tentang introduction dan sekarang kita pergi kepada empathy. Ya, empathy. Jadi ini kalau kita lihat, kita ada berapa fasa dalam design thinking. Empathy yang pertama, kedua adalah define, ketiga adalah ideate, keempat adalah prototype dan yang kelima adalah testing. Ya. Jadi di mana empathize dan define ni tadi adalah berada dalam fasa conceive dalam CDIO. Pada peringkat ini kita nak dapatkan idea dahulu. Nak dapatkan idea. Apakah sebenarnya yang kita nak buat? Dan kemudian pada peringkat design kita dah mula ideate, dapatkan idea-idea yang bernas, yang segar, ya. Kemudian kita prototypekan dia supaya kita boleh user tadi boleh nampak, ya, supervisor boleh nampak apa yang sebenarnya pelajar hasilkan. Dan kemudian kita test dia. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada fasa pertama iaitu empathy. Okey, sekarang kita Sekarang kita pergi kepada empathy. Apa dia empathy ini tadi? Okey, jadi empathy ini tadi adalah bertujuan untuk kita discover people express and latent needs so that you can meet them through your design solution. Jadi sekarang ni user kita ni mungkin dia pun tak tahu dia nak apa sebenarnya. Tapi dia ada masalah macam ni. Kan? Dia ada masalah macam ni. Dia nak macam ni. Tapi dia tak boleh spell it out pada kita. Dia nak macam mana? Kan? Sama juga macam contoh yang handphone yang saya beri tadi. Sebenarnya kita pun tak jangka kan? Kita pun tak jangka satu hari nanti kita akan ada handphone yang kita boleh dah tak payah nak picit-picit pada button dia lagi kan. Macam saya lah kan. Sekarang kita boleh swipe saja, ya. Jadi kita boleh besarkan, kita boleh kecilkan kita punya maklumat itu. Jadi dulu kalau sebelum teknologi tu ada, kita pun tak terfikir nak buat macam tu. Tapi kita naklah supaya kita boleh baca kan. Boleh baca maklumat tu dengan jelas, dengan faham kan. Gitulah, ya. Jadi maknanya kita nak tahu apa sebenarnya keperluan dia. Keperluan kepada kita punya user punya keperluan. Jadi dengan itu kita boleh design. Kita boleh design produk kita ataupun sistem kita atau proses kita supaya dia boleh memenuhi hajat user kita tadi. Jadi kadang-kadang tu saya perasan juga ya bila student dia pergi tanya nak buat macam mana. Jadi bila dia buat tu dia mengharapkan user ni beri dia solution dia nak apa. Tak boleh macam tu. Sebab user ni dia end user. Dia tak tahu pun benda tu nak buat macam mana. Kan? Macam kita lah. Kita pun end user juga terhadap vehicles kan. Jadi kita naklah kalau kita memandu tu kita nak take nak katakan kita nak overtake kereta kat depan tapi kita susah nak tengok belakang, nak tengok depan, nak tengok belakang kan. Jadi macam mana kalau boleh tu kita naklah satu pertolongan bagaimana kita nak alertkan tentang kenderaan-kenderaan di belakang kita kan. Kenderaan lane yang sebelah tu supaya kita boleh overtake kenderaan depan ni dengan selamat. Tapi sekarang tengok kita dah ada sensor dah yang alertkan kepada user. Kalau kita bawa kan macam katalah Myvi sekarang ni, bila kita bawa kita nak overtake, kita bagi je signal, dia dah alertkan pada kita punya side mirror tu. Ada kereta incoming car daripada belakang kan. Kalau kita pergi juga dia akan ada alarm dia. Dia akan beep kan alarm dia tadi. Okey, bahaya kan. Untuk beritahu kita bahaya. Sebab dia dah bantulah. Jadi itu contohnya kan. Tapi kalau kita tanya user sebelum ni, dia pun tak tahu macam mana nak buat benda tu kan. Dia nak buat apa yang nak dibuat kan. Jadi itu solution yang diberi oleh designer. Jadi kita pun kena macam tu juga. User nak ini, nak itu. Okay. We design apa yang dia nak tadi. Kan? Based on kita punya itulah tadi
teknologi kita ada, kan? Kemudian dia boleh ada pasaran terhadap perkara itu. Jadi 3 perkara tadi dia kena map, kan? Map yang tentang design thinking tadi, ya. Yang Venn diagram untuk design thinking tadi. Jadi sebab sebagai orang kata sebagai orang yang dalam civil engineering ni, ataupun bila kita sebagai design thinking mengadakan design thinking ni, problem yang kita nak selesaikan tu bukan masalah kita, kan? Mungkin pada diri kita tak ada masalah pun, elok je, kan? Jadi tapi pada user kelompok yang ini, dia ada masalah yang besar dekat situ, ya, masalah yang besar. Dan bagaimana kita nak memahamkan tentang permasalahan tersebut adalah melalui empathy study. Jadi that's why kita kena gain empathy. Bagaimana kita nak letakkan diri kita di tempat user kita tadi. Jadi kalau empathy study ni tadi, ya, bagi those yang familiar dengan bagi supervisor yang biasa dengan qualitative study, ya, kualitatif, bukan kuantitatif, qualitative study. Jadi boleh tengok kepada ethnographic study. Jadi ethnographic study ni tadi dia boleh bantu. Dia boleh bantu kita sebab empathy study ni tadi dia berasal daripada ethnographic study. Bagaimana kita nak memahami culture orang, bagaimana kita nak memahami values orang, bagaimana kita nak memahami apa yang ada dalam satu-satu kelompok orang tadi. Jadi ethnographic study. Jadi empathy study ni dia asalnya adalah daripada ethnographic study. Jadi those yang ada pengetahuan tentang itu boleh kaji, kan? Ataupun sekarang ni boleh baca lah, kan? Boleh baca ethnographic study ni, how to carry out ethnographic study. Jadi kalau kita tahu bagaimana nak laksanakan ethnographic study, sudah tentu empathy study ni tak ada masalah, ya. Okey, jadi selesai tadi bila kita dah buat kita punya, dah unpack data kita untuk kita punya daripada charting tadi. Jadi kita pun akan buat soalan-soalan, dah prepare dah untuk kita buat empathy study. Jadi empathy study ni ada 3 bahagian. Pertama, observation. Itu kita observe, kita melihat, memerhatikan behavioral pattern. Bagaimana orang bertindak, bagaimana orang berkelakuan, bagaimana mereka tunjukkan emosi mereka, apa body language yang mereka ada, kan, dalam melaksanakan kehidupan mereka, kan, apabila berinteraksi dengan kita punya research tadilah. Macam kes ni kita nak tengok delineator. Jadi kita nak observe orang, kita nak melihat user yang menggunakan jalan raya, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan kita punya delineator, dengan delineator tadi, ya. Dan kemudian engagement, kita tanya dan kita dengar, kita tanya soalan dan kita dengar jawapan mereka, ya. Kita kata kita engage dengan user kita, kita bercakap, maknanya kita interview lah mereka, ya. Dan kemudian lagi satu kaedah ialah kita boleh immerse. Kita cuba buat. Tapi untuk yang FYP ni, kalau mengikut silibus kita, pelajar hanya perlu untuk observe dan juga untuk engage. Jadi immerse ni adalah satu perkara yang orang kata pelajar boleh buat, dan pelajar kalau tak nak buat pun tak apa, kan? Jadi tak perlu ni. Tapi kalau pelajar rasa bagus untuk dia tahu bagaimana apa yang dirasai, dialami oleh root user, oleh user kita boleh buat emission. Okey, jadi observe ini tadi kita nak lihat bagaimana user berinteraksi dengan environment mereka. Ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan environment mereka.
dan perkara ini akan memberikan kita input, ya, berikan kita clue bagaimana mereka berfikir dan apa yang mereka rasakan, ya. Dan juga melalui observation dia akan membantu kita untuk mempelajari apa yang user kita perlukan, dengan cara kita memerhatikan orang, ya. Jadi kita boleh capture dia punya pengalaman, ya, apa yang mereka buat, apa yang mereka cakap, dan juga kita boleh memberikan kita membolehkan kita mengalami, ya, dan juga uncover insight. Jadi kita betul-betul memahami sebenarnya apa yang berlaku, kenapa orang bertindak begitu, kan? Okey, dan perkara ni boleh membantu kita untuk membuat design solution kita. Okey, jadi itu dia. Okey, jadi bila kita membuat observation, kita akan gunakan poems ni. Ini adalah contoh, ya. Jadi sekiranya supervisor dia ada teknik lain, sebab melalui observation ni, kalau ni ada orang yang buat checklist, ada orang dia buat macam dia tulis macam report, okey hari ni dia pergi tengok, dia buat macam bercerita. Ada juga orang buat macam tu, dia narrative kan, ya, apa yang dia buat tadi. Ataupun dia cerita balik, okey dia rekodkan, okey hari ni kita nampak apa, ataupun dia videokan, boleh, anything boleh, ya. Yang pentingnya kita capture maklumat tersebut. Jadi salah satu daripada tools yang kita boleh gunakan adalah poems. Jadi bila kita pergi dekat satu tempat tadi, kita boleh rekodkan siapa dia, orang yang ada dekat situ, kan? Contohnya kalau dekat jalan tadi, kita akan nampak kanak-kanak, kita akan nampak orang tua, elderly, kita nampak orang dewasa, ada remaja, ada orang yang kelainan upaya. Okey, jadi kita lihat macam tu. Kemudian objek ni, kita ada objek apa dekat situ, ya, dekat environment kita tadi. Kemudian persekitaran tu, persekitaran dia macam mana, okey, bunyian bising dekat persimpangan jalan, ada bunyi kereta, ya. Jadi environment dia berdebu contohnya. Kemudian messages, apa yang kita dapat kat situ, ya, apa message yang ada. Okay, kita ada signboard, okay, tulis apa dekat situ, ya. Apa media yang digunakan, mungkin dia ada LED, dia ada ada apa yang dekat situ, ya. Kemudian services, apa services yang ada, mungkin cleaning services, mungkin ada plumbing services, ya, mungkin ada indah water dekat situ, ya. Okay. Kita apalah services yang ada, ya, kita tuliskan. Jadi kita akan nampak bagaimana orang ini dan objek ini dan berada dalam environment tu, dan ini akan memberikan kita maklumat, ya, tentang keadaan tersebut. Okay, ambil contohlah macam ni kan. Okay, delineator, ada delineator yang rosak, yang patah. Bagaimana? Ada kereta, ya, dekat persimpangan, ada motosikal, ada bicycle, ya. Kemudian dekat kawasan tu, ada cleaning services, ya. Ini dia punya services yang ada. Kita nampak macam tu. Macam ni, delineator ni dah tak boleh nak separate dah, kan. Jadi kanak-kanak yang tadi dia masuk je lorong ni. Jadi kemudian itu adalah observation. Jadi kita akan rekodkan observation kita tadi. Kemudian seterusnya adalah engage. Engage. Jadi bila kita kata kita engage ni tadi adalah kita akan interview. Kita akan interview orang. Jadi bila kita engage dengan orang directly tadi, bila kita tanya dia, kita boleh, sebenarnya kalau cara kita bertanya tu betul, kan? Cara kita menggali maklumat tu betul. Jadi kita akan dapat cara mereka berfikir dan apa value yang mereka uphold dekat situ. Dan kemudian kita boleh tahu juga pengalaman lepas mereka melalui interview ni tadi. Jadi itu yang bagusnya, kan? Jadi kita boleh tahu perkara yang kita tak boleh observe,
Mungkin melalui observation kita tak dapat maklumat tersebut, tapi bila interview kita dapat. Jadi melalui cerita yang mereka kongsikan, ya, melalui maklumat yang mereka sharekan tadi, dia akan boleh memberikan kita apa sebenarnya yang mereka yakini, kan, what they believe, kan. Okay. Jadi sebab kita kena tahu bahawa a good design tu adalah kita akan dapat buat satu design yang baik sekiranya kita betul-betul memahami values yang ada ni atau belief yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Ya? Jadi ini adalah contoh gambar-gambar pelajar kita buat dahulu. Ya? Maknanya santai-santai, ya, kita interview pakcik. Jadi bila interview tu, maknanya pelajar mesti dalam grup tadi mesti dah agih-agihkan tugas. Siapa yang akan record, siapa yang akan take notes, ya. Jadi tengok. Sebab bila melalui, sebab manusia ni, daripada apa yang dia cakap tu tadi, explicit needs mereka tadi, kita nampak sikit je. Jadi contohnya macam iceberg lah. Kan? Iceberg dia. Kita nampak yang terapung dekat atas, yang jelas tu sikit aja. Tapi yang dekat bawah tu kan, yang tenggelam dalam air tu besar sangat. Jadi itu yang kita katakan sebagai implicit needs tadi. Jadi apa dia yang kita nak lihat dekat situ? Ya? Jadi melalui interview yang baik tadi, kita boleh gali ni, yang implicit ni tadi. Kita boleh dapat korek dia. Jadi bila kita tahu sebenarnya apa yang implicit needs ni tadi, itu yang akan boleh menjayakan kita punya. Jadi bila kita nak interview tadi, dah tentulah mula-mula pelajar ni, saya tak bimbang sangat bahagian ni sebab pelajar di KA mereka memang dah ada belajar communication English, kan. Jadi English for communication, something macam tu, yang memang dah belajar dah macam mana nak interview, macam mana nak gather maklumat, kan. Jadi basically mula-mula bila kita nak pergi interview tadi, sudah tentulah kita kena introduce diri. Introduce, saya the pelajar politeknik, sedang buat apa nama projek, kemudian build rapport, apa khabar pakcik, kan. Kemudian kita akan evoke stories, kemudian explore emotion, dan biasanya masa yang kita peruntukkan untuk interview ni not more than 1 hour. Jadi biasanya kalau pergi setengah jam, 45 minit tu dah good enough. Ya? Jadi jangan ambil masa yang terlalu panjang untuk seseorang interviewee. Sebab mereka pun ada kerja lain nak buat, kan. Jadi kalau kita ambil masa terlalu panjang tu, mungkin it's not convenient for them. Jadi sebelum pelajar pergi tadi, dia kena prepare dahulu. Nak tanya apa ni? Kan? Nak tanya apa? Jadi bila nak tanya tu adalah dia ikut macam mana nak buat soalan. Soalan interview. Jadi soalan interview ni, dia mestilah kita tanya kenapa, kan? Why? Sebab tujuannya ialah supaya jawapannya bukan ya, tidak. Kan? Kita tak nak binary answer ni tadi. Jadi that's why kita akan tanya kenapa. Jadi bila kita tanya kenapa, orang akan bercerita. Kan? Kita nak menggalakkan orang menjawab dengan panjang, dia bercerita. Kan? Okay. Dan kemudian kita akan galakkan dia, ya, untuk bercerita. Jadi jangan guna perkataan biasanya, macam tu. Kita tak nak ni, ya. Biasanya tak nak. Kita nak betul-betul specific instances. Ya, contohnya kita akan tanya dia, boleh tak beritahu saya tentang bila kali terakhir anda menunggang motosikal? Jadi dari situ bila dia bercerita, kemudian kita akan encourage lah, okey nak pergi mana masa tu, kan? Okey, apa yang dibuat, kan? Okey, tujuan perjalanan. Okey. Jadi kita akan jadi bercerita, ya? Okey. Kemudian kita kena lihat pada inconsistencies. Apa yang tak konsisten, kan? Sebab kita nak tahu benda yang sebenar.
Kadang-kadang kita manusia ni memang ada benda yang kita tak naklah cerita kan. Kita tak naklah cerita, tak naklah beritahu kan. Kadang seganlah kita kan, ataupun kita rasa tak best lah nak cerita hidup kita pada orang kan. Jadi macam tu. Jadi kita kena lihat pada inconsistent. So kadang orang dia hide satu benda kan. Ambil contoh lah macam inconsistent ni tadi, kalau orang cakap tentang health, tapi kita nampak dia merokok pula pakcik ni kan. Jadi inconsistent lah. Dia cakap kena jaga kesihatan ni, penting jaga kesihatan. Tapi dia at the same time dia merokok tak berhenti kan. Jadi that is inconsistent lah contoh. Contoh. Kemudian pay attention to non-verbal cues. Jadi kita lihat dia punya body language, emotion dia apabila dia bercerita tadi. Dan kemudian kita boleh beri masa kepada interviewee kita untuk pause sekejap. Sebab dia tengah memikirkan ataupun dia tengah imbas kembali pengalaman-pengalaman lepas dia. Dan lagi satu ialah jangan suggest answers kepada soalan kita. Itu adalah mistake yang paling besar. Kita tidak beri jawapan. Kita tanya soalan, kita tak payah bantu kita punya interviewees untuk menjawab. Biar dia jawab. Kan? Kalau misalnya dia tak faham, kita tanya dalam bentuk yang berbeza. Kemudian bila kita bertanya tadi adalah bertanya dalam keadaan yang natural. Kita bertanya dalam keadaan yang natural. Jadi itu yang kalau kamu lihat gambar yang tadi tu, dia macam sambil sembang-sembang kan. Duduk tengok-tengok pun kita dah boleh bercakap kan. Jadi itu adalah antara kaedah yang kita buat. Okey. Jadi dan kemudian bila kita buat soalan jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang sangat. Jadi tak boleh panjang-panjang sebab nanti interview kita pun lost apa soalan dia kan. Okey. Jadi one question at a time, one person at a time. Okay. Make sure kita prepare apa yang kita nak capture. Contohnya kita nak capture interview tadi. Okay, kita dah sedialah dengan recorder kita. Kalau ada antara kawan kita yang kita dah assign dia untuk tulis, dia dah adalah notebooks dia. Itu apa yang kita akan buat. Jadi ini adalah contoh-contoh dia soalan kan. Okay, tell me about an experience. Apa experience mereka. Okay, what are the best part about it kan. Okay, ataupun can you help me understand more about something kan. Okay, jadi itu adalah antara soalan-soalan ditanya. Okay, probing. Jadi adalah penting untuk kita probe sesuatu keadaan tadi. Contohnya, can you tell more about that more kan. Can you talk about that more? Help me understand what you mean. Can you give an answer? Jadi tujuan probing ni tadi adalah untuk kita bertanya dengan lebih mendalam untuk kita memahami keadaan. Okey, dan kemudian kita pergi immersion. Okey. Dan immersion ni tadi maknanya mungkin pelajar boleh lalui. Okey, kalau dia katalah tadi mungkin masa kita interview tadi mereka bercerita pengalaman mereka, driving pada waktu hujan kan, bagaimana sukarnya delineator pula tak ada. Jadi kita cuba buat kan, jadi baru kita boleh memahami situasi tersebut dan selepas daripada kita buat empathy tadi, kita akan unpack lah. Kita akan unpack kita punya interview. Okay, dan selepas itu kita akan buat empathy map. Jadi daripada empathy map ini tadi, maknanya kita akan ringkaskan apa yang kita dapat tadi daripada kita punya interviewee tadi. Okey, ni contohlah contoh empathy map. Okey. Jadi kemudian dia bercakaplah
apa yang dia cakap, apa yang dia buat, kan? Kemudian apa yang dia rasa. Okey, contohnya dia rasa memang takut bila menunggang motosikal ketika hujan atau waktu malam. Jika tiada denominator, jalan, sebab jalan ni jalan kampung. Macam itulah, ya. Okey, pelajar. Sebab masa pun dah habis. Okey, jadi pelajar boleh cuba buat aktiviti tu. Jadi mula-mula sebelum boleh buat untuk observation dan interview, identify dahulu siapa user. Kat mana site nak buat. Kemudian observe and collect data. Kemudian identify your interviewee, collect interview data, and then prepare poems dan juga empathy map. Jadi setakat itu, sekian.